Anwar membuat pengumuman. Kononnya dia ada sokongan majoriti ahli parlimen. Terus saya keluar artikel. Okey. Anwar buat pengumuman guna media asing, media tempatan. Jadi kalau saya silap apabila saya berkata selepas itu bahawa Anwar menipu dan tidak, jangan cerita sokongan hampir 2/3, majoriti mudah pun jauh sekali. Okey. Kalau saya tipu atau kalau saya sengaja memainkan propaganda, saya ni bodoh. Sebab reputasi saya akan jatuh menjunam sekiranya tiba-tiba Anwar betul-betul ada sokongan majoriti. Jadi saya bukan bodoh. Sehingga hari ini Anwar tidak memiliki sokongan majoriti sebab kita tahu sokongan tu tang mana. Okey? Kita tahu sokongan tu tang mana. Okey. Saya ulang. Sokongan majoriti tidak lagi berpihak kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin tetapi milik gandengan Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama seorang lagi tokoh politik yang belum mengorak langkah. Okey. Dan Muhyiddin tidak akan bertahan lama selepas ini sebagai Perdana Menteri. Tapi soal Muhyiddin kita tolak tepi dululah. Okey. Anwar tidak ada dan tidak mungkin akan ada sokongan majoriti. Jadi Anwar melakukan perkara tu untuk dua sebab. Sebab Anwar dah cemas. Bukan hanya Anwar cemas, Najib dan Zahid juga cemas. Malah tim A UMNO cemas. Sebab mereka dapat tahu bahawa Tun anytime kalau dia nak, dia boleh bentuk kerajaan baru. Jadi dalam keterdesakan mereka merancang untuk membuat pengumuman tersebut. Jadi di dalam komplot ni, Najib dan Zahid malah tim A terlibat. Okey, dan Bong Mokhtar di Sabah pun dalam tim A terlibat. Jadi ada persefahaman. Saya dah cerita sebelum ni antara Anwar dengan Najib dan Zahid setuju bahawasanya sekiranya PKR bersama UMNO atau Barisan Nasional berjaya membentuk kerajaan selepas PRN Sabah, maka Najib dan Zahid akan melepaskan soal pencalonan Perdana Menteri kepada Anwar. Maka jika Anwar mencalonkan dirinya sendiri sebagai Perdana Menteri, maka mereka akan terima. Itu persefahaman. Tapi saya tahulah, andai kata berlaku pun, akhirnya mereka akan kencing Anwar. Mereka cuma nak mempergunakan Anwar untuk menjatuhkan Muhyiddin dan sekaligus untuk memastikan bahawa Tun tidak membentuk kerajaan atau tidak berjaya membentuk kerajaan. Jadi ini helah Anwar dari dulu lagi dan dia ulang kali ini dan dia buat begitu realistik, begitu yakin. Sebab convenientnya, kebetulannya yang di Pertuan Agong memang nak masuk Institut Jantung Negara, jadi Anwar boleh beli masa. Jadi dia buat pengumuman tu untuk cuba perdaya ahli-ahli parlimen agar ahli-ahli parlimen terkejut dan memang percaya kat dia kali ini dan akan menurunkan tanda tangan dan atas akuan bersumpah. Tapi selepas artikel saya dan selepas live saya dipahamkan mereka mengambil langkah tunggu dan lihat. Malah ada orang-orang tertentu, saya tak nak cerita, sudah kumpul sebanyak 28 akuan bersumpah setakat ni yang membuktikan beberapa ramai yang kononnya menyokong Anwar tu rupa-rupanya tidak menyokong Anwar dan semuanya dakwaan palsu. Maka jika Anwar berani, saya dah cabar, jika Anwar berani terbitkan nama-nama, senarai nama mereka yang menyokong Anwar, pihak ni akan menerbitkan akuan-akuan bersumpah dari sebilangan tertentu MP yang mengesahkan ini penipuan dan nama mereka dipergunakan. Jadi saya memberi hari itu, saya memberikan Anwar tempoh sehingga 12 malam. Anwar tidak berjaya atau berani berbuat demikian. Okey. So apa pun, itu salah satu niat Anwar, iaitu memperdaya ahli parlimen. Kedua, Anwar memang menjangkakan bahawa Warisan Plus akan menang pilihan raya Sabah dengan undi yang besar. Warisan Plus memang menang besar, parti dengan undi terbesar. Performance UMNO amat teruk, tetapi disebabkan gabungan yang palsu saya anggap GRS ni gabungan palsu. Memang dia orang akan bercakaran dan memang dah bersepakat akan menentang satu sama lain di PRU 15. Jadi kerajaan Sabah ni akan bertahan beberapa minggu sahaja selepas, kerana apabila parlimen dibubarkan dan PPBM dan Barisan Nasional dan sebagainya bercakaran menentang satu sama lain, okey,
macam mana nak harap kerajaan Sabah bertahan? Akhirnya parti-parti Sabah akan masuk belah Shafie Apdal, dan Shafie Apdal akan kembali sebagai Ketua Menteri. Okey. Mereka hanya bersekutu kerana sementara menunggu Parlimen dibubarkan, mereka ingin guna jentera pentadbiran Sabah, yang ni cerita UMNO ya, untuk tujuan cuba menaikkan prestasi ataupun penerimaan rakyat Sabah terhadap ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional, dengan harapan Barisan Nasional yang dijangka akan menunjukkan prestasi teruk di PRU15 sekurang-kurangnya boleh mendapatkan lebih banyak kerusi di Sabah. Itu sahaja, tidak ada niat lain. Kita boleh lihat cara Bong Mokhtar dengan Haji G bercakaran. Malah Haji G ni sebenarnya Ketua Menteri yang amat lemah, kerana hari ini terpaksa tunduk pada tekanan oleh Bong untuk tukar portfolio. Jadi ini menunjukkan ini semua hanya permainan. Okay, tapi apa pun kita tak nak masuk babak Sabah, kita balik kepada cerita Anwar. So jadi Anwar ni satu lagi sebab ialah dia harapkan Warisan Plus menang besar. Sebab itu dia tidak menggunakan logo Warisan, dia guna logo PKR. Kerana sekiranya Warisan Plus menang besar dan PKR menang besar dan pegang kerajaan negeri Sabah, dia akan kata, kau lihat, rakyat Sabah memang nak saya sebagai Perdana Menteri. Sebab hari itu dah umum, sebab itu kita menang besar. Walaupun PKR tak pakai logo Warisan. Okay? Tapi apa yang berlaku? Rakyat Sabah ludah dekat Anwar. Prestasi PKR amat teruk. Okay? Prestasi DAP meningkat mendadak sampai masyarakat Bumi Putra Muslim pun ada peralihan undi kepada DAP. Jangan terkejut, ini berlaku. Ini bukan saya yang kata, ini memang keputusan rasmi. Dan warisan peningkatan mendadak dari segi majoriti yang diperolehi dalam kerusi-kerusi yang dimenangi, dan jumlah kerusi juga meningkat. Jadi kesimpulannya, rakyat Sabah menolak Anwar. Dan kita dapat lihat bahawa peningkatan dalam undi warisan menunjukkan rakyat menerima Mahathir lebih, kerana warisan atau Shafie Apdal sememangnya terang-terang mendukung perjuangan Parti Pejuang Tanah Air dan juga Tun Dr. Mahathir Mohamad. Okay? Malah ia merupakan satu perkara yang amat memalukan Muhyiddin Yassin, kerana parti PPBM Muhyiddin Yassin, walaupun Muhyiddin Perdana Menteri, hanya mendapat 11 kerusi. Warisan selepas mengaku bersama Tun dapat 29 kerusi. Itu menunjukkan bahawa penerimaan Mahathir jauh lebih tinggi daripada Muhyiddin. Okay? Dan semua ini menyebabkan Anwar makin cemas. Sebab Agong boleh bila-bila keluar daripada IJN, dan percayalah, Anwar tidak ada apa-apa bukti untuk dipersembahkan kepada Agong. Jadi Anwar mengadakan satu persidangan tergempar, perjumpaan tergempar Majlis Presiden Pakatan Harapan. DAP hadir, Amanah hadir dan sebagainya. Tapi saya tak payah hadiri mesyuarat itu untuk tahu bahawa Anwar tidak menunjukkan sebarang bukti. Kalau dah tak ada bukti, macam mana nak tunjuk? Okey? Jadi dia panggil, dan sudah semestinya DAP akan pergi, sudah semestinya Amanah akan pergi. Tetapi apa yang mereka hendak lihat adalah bukti. Tetapi di dalam mesyuarat itu, seperti mana yang diberitahu oleh sumber-sumber yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan media dan juga Anthony Loke, kalau kita lihat gambaran yang diberikan oleh Anthony Loke, sebenarnya Anwar tidak menunjukkan apa-apa bukti. Dan DAP sebenarnya terang-terang tidak akan bekerjasama dengan UMNO, khususnya UMNO yang dipimpin oleh pemimpin masalah seperti Najib, Zahid dan sebagainya. Tetapi ini komplot Zahid dan Najib. Jadi Anwar nak pegang balik. Okey, Anwar nak pegang kerajaan. Kalau didakwanya dia ada majoriti hampir 2/3, sudah semestinya dia perlu sokongan GPS. Tapi GPS tak terima Anwar. Maka Anwar sebenarnya perlu UMNO seketul untuk bersama dia. Okey? Dan dia perlu UMNO seketul. Dia harapkan UMNO selepas itu akan mempengaruhi PAS untuk bersamanya. Tapi PAS tidak akan bersamanya. Tapi apapun, dia cemas. Dan oleh itu dia adakan mesyuarat Pakatan Harapan tu, tapi tak tunjuk bukti. Jadi akhirnya selepas itu semua bingung. Anthony Loke bingung, semua bingung. Mereka nak tengok bukti sebab mereka tahu hanya satu-satunya cara Anwar boleh bentuk kerajaan adalah sekiranya dia bekerjasama dengan UMNO. Okey? Now, kalau ada bukti, kalau tak nak tunjuk kat rakyat jelata, mengapa dari kalangan rakan-rakan anda di Pakatan Harapan tak tunjuk? Mereka mesti tidak akan bongkar. Mengapa tak tunjuk?
Percayalah saudara-saudari, Anwar tidak ada bukti. Sebab dia memang tidak ada sokongan majoriti. Tetapi apa yang menarik di sini adalah UMNO. Selepas UMNO melutut kat Muhyiddin di Sabah, selepas menjilat tapak kaki Muhyiddin sehingga sanggup membenarkan Muhyiddin memilih Ketua Menteri Sabah, UMNO kemudiannya meneruskan rancangan dia, iaitu bukan UMNO seketul ya, Tim A. Okey, tak sampai pun 12 ahli parlimen sebenarnya. Semuanya yang bermasalah, tetapi diketuai oleh Najib dan Zahid. Bukan Zahid ya, Najib dan Zahid. Dengar baik-baik. Najib dan Zahid. Saya ulang lagi sekali, Najib dan Zahid. Orang-orangnya sedang berunding dengan orang-orang Anwar. Okey? Dan mereka masih tidak berputus asa. Sebab apa? Senang je jawapan dia. Orang terdesak, kalau tak ada pilihan lain, terpaksa melakukan sebaik yang mungkin. Walaupun tahu benda tu berkemungkinan besar tidak akan menempuhi kejayaan. Jadi mereka terpaksa juga cuba. Sebab mereka dah tahu, mereka dah sampai jalan penghujung jalan, sorry. Okay? So, ada perbincangan. Apa yang menarik ialah sebenarnya Najib dan Zahid terbuka kepada kerjasama dengan DAP. Walaupun kan dari awal saya dah beritahu, perjuangan Ummah ni satu penipuan. Kau lihat cara UMNO bercakaran dengan PAS. Kau lihat cara dia bercakaran dengan PAS. Kau lihat cara dia kurang ajak dengan PAS. Kau lihat semua benda tak pernah berunding dengan PAS. Lepas tu bila PAS bising, diselanya, dihinanya PAS lagi. Saya tak kata PAS tu parti malaikat, tak. PAS pun putar alam juga, parti petik dalil. Tetapi saya rasa boleh diselamatkan. Walaupun dah tersasar jauh dari jalan kebenaran, tapi saya rasa boleh diselamatkan. UMNO ni tak ada maruah. Zahid ni tak ada maruah. Hari tu boleh keluar kenyataan kononnya, okay, ada ramai ahli parlimen dari Barisan Nasional yang menyokong Anwar. Sebenarnya secara tidak langsung Zahid tengah cuba menolong Anwar untuk memperdaya ahli parlimen. Sebab hakikatnya memang tak ramai pun, hanya tim A yang menyokong Anwar, tak sampai pun 12 ahli parlimen. Dan apa makna kau nak jadi presiden UMNO sedangkan kau tak boleh keluarkan satu dasar, satu pegangan, satu pendirian yang semestinya diikuti oleh semua ahli parlimen, iaitu kami tidak bersama Anwar sebab Anwar dari parti lawan. Dan itu memang tradisi UMNO, itu memang tradisi Barisan Nasional. Malah di dalam perlembagaan UMNO juga adalah salah bagi kau pergi bersekongkol dengan parti lawan atau pemimpin parti lawan. Jadi kenyataan Zahid itu memang berbelit dan bodoh. Dan kemudian dikerahnya laskar dia untuk cuba menyucikan Zahid. Kononnya Zahid terpaksa lakukan demikian untuk meredakan akaun B. Kalau nak meredakan akaun B, keluarlah kenyataan kami tidak bersama Anwar, kami bersama PAS. Tak boleh. Sebab ini rancangan Zahid, Najib bersama Anwar. Okey? Inilah yang pihak-pihak yang sebenar-benarnya musuh agama, bangsa dan negara. Saya dah kata, saya pun dah lama mula belajar bahawa banyak penipuan yang dilakukan oleh UMNO. UMNO ni makin resis. Dia banyak kempen dia, banyak perkara. Saya tak nak huraikan di sini. Saya pernah huraikan dalam satu live yang lepas. Adalah bersifat anti-Cina untuk melagakan Cina dengan Melayu. Kalau nak ambil tindakan kat saya, boleh. Lepas tu kita kemukakan bukti. Lepas tu UMNO jawab. Jadi fikir-fikirkan dulu. Okey. Melagakan, dan laskar-laskar dia banyak yang melakukan itu, melagakan Cina dan Muslim. Sebenarnya banyak isu resis yang ditimbulkan yang tidak betul, yang selepas tumbangnya kerajaan pimpinan Pakatan Harapan baru kita dapat tahu bahawa banyak isu yang ditimbulkan itu adalah penipuan belaka. Dan rakyat bukan bodoh, rakyat dah mula nampak. Sebenarnya inilah musuh agama, bangsa dan negara. Perjuangan mereka bukannya perjuangan agama, bangsa dan negara, tetapi perjuangan wang, kuasa dan kedudukan. Dipijaknya semua, dijajanya Penyatuan Ummah, Muafakat Nasional, diberak atas kepala Hadi, kepala Tuan Ibrahim, kepala PAS, kepala Ummah. Terdesak, asalkan boleh selamatkan tengkuk masing-masing. Okey? Okey. Jadi perbincangan ni tengah dilakukan. Saya sarankan anda jangan buang masa mendengar atau membaca portal-portal tertentu yang asyik
mengeluarkan kenyataan-kenyataan kononnya Anwar is almost going to get the majority dan sebagainya. Ini semua propaganda. Dia sebenarnya bukan ditujukan kepada anda pendengar. Dia sebenarnya ditujukan kepada ahli parlimen untuk cuba memperdaya ahli parlimen. Jadi jangan buang masa baca. It's very simple. UMNO prestasi dia dah menurun dan apa yang saya beritahu ternyata jadi di Sabah. Dan di PRU 15 baik UMNO bekerjasama dengan PN ke tak bekerjasama dengan PN ke apa ke, tidak mungkin prestasi dia akan meningkat daripada apa yang dia perolehi di PRU 14. Malah jumlahkan sekali dengan PN pun akan jatuh mendadak. Tambah pula akan timbul satu parti bernama Parti Pejuang. Kalau dah didaftarkan, kalau belum didaftarkan, dia mungkin akan guna parti lain. Apapun, calon-calon dia sudah pasti akan menentang semua calon atau hampir semua calon UMNO di hampir semua kerusi. Jadi, it's impossible. UMNO ni dah berkubur. Bukan hanya berkubur dari segi semangat 1946 yang memang dah tak wujud lagi dalam UMNO. Dari segi kemampuan dia untuk memenangi PRU 15 ni, saya dah beritahu dan anda dapat lihat di Sabah, tak ada harapan. Okey? Tambah pula undi Melayu Islam dan Bumi Putera Muslim dah berpecah teruk. Baik. Kalau kau lihat, ada seorang bekas ahli majlis kepimpinan tertinggi UMNO yang dipecat. Okey? Nama pun Laskar Cyber. Dah rendahkan status ke Laskar Cyber. Masih ada orang mendengar. Strategi Najib mudah. Ini sebenarnya orang suruhan, dia mendapat arahan dari kalangan ahli keluarga Najib. Okey. Kalau dia berani, sangkal. Lepas tu kita berperang teruslah, dia dengan saya. Lepas tu jangan menyesal. Jangan menyesal. Jangan menyesal apa yang akan diterbitkan dan dikeluarkan untuk tatapan umum. Ini penipu nombor satu. Dia sebenarnya penyokong tegar Anwar. Dan dia juga penyokong tegar Najib. Dialah salah seorang antara beberapa yang menjadi jambatan antara Najib dengan Anwar. Dan kumpulan dialah yang berbisik-bisik sokong Anwar. Tapi di umum, dia takkan sela Anwar. Contohnya kes Yusof Rauter takkan sentuh. Kalau Azmin, serang. Okey, serang. Tapi Yusof Rauter dia takkan sentuh. Dan apabila saya buat pembongkaran sebegini, sekali-sekala dia akan sela Anwar sedikit sini sana untuk menunjukkan saya ni bukannya orang Anwar. Dia malah boleh bersumpah dengan cara Islamik. Okey, kononnya dia ni bukannya penyokong Anwar. Saya hari ni beritahu dia ni penyokong Anwar. Dan cara dia mengalihkan perhatian, okey, UMNO dah pecat dia. Jadi, di umum, dia tidak kaitkan diri dia dengan Najib lagi. Walaupun dia bersama Najib. Dia orang kanan Najib. Percayalah, dia orang kanan Najib. Jadi, bila dia tak kaitkan, lepas tu dia fokus nak sela Zahid. Zahid lah yang bertanggungjawab terhadap apa yang berlaku kat UMNO. Zahid. So, sebenarnya, ini perkara yang baik bagi Najib. Najib boleh kerjasama dengan Zahid dan Anwar. Tetapi orang ni akan letakkan semuanya beban kerjasama tu kat Zahid. Jadi Najib nampak macam malaikat. Okey. Jadi saya tak faham lah. Okey. Banyak perkara yang dia katakan sehingga hari ini semuanya tak menjadi. Tetapi dipetik juga apa yang dia kata. Okey. Satu apa yang saya kata termasuk keputusan prestasi UMNO di PRN Sabah terbukti benar. Satu demi satu terbukti benar. Dulu saya dah katakan UMNO akhirnya akan cuba kerjasama dengan Anwar dan terima DAP. Hari ini berlaku. Okey, dari kenyataan Zahid itu secara tidak langsung bermakna we accept DAP. Ini bukan sidang untuk saya sela DAP sebab DAP tak lagi keluarkan kenyataan mengarut